Okey, baik. Lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 7. Seperti paparan cikgu adalah sama yang ada dalam buku tulis kamu. Kita hendak membina menjawab. Hari ni, term ini semester ini cikgu tak nak sedia jawapan. Boleh, cikgu hanya sebut secara lisan sahaja. Kenapa? Kerana cikgu nak mengaktifkan diri kamu agar boleh mengeja dengan betul. Cikgu hanya paparkan soalan latihan seperti dalam buku aktiviti awak. Cikgu sebutkan jawapan secara lisan. Jadi tolong beri perhatian. Okey. Okey, baik. Kenali kesenian kita, berikan respon terhadap soalan. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ini ialah pepatah Melayu. Maksudnya hendak mendidik seseorang mestilah dari kecil lagi kerana sifat buluh itu, rebung itu lembut ketika anak. Anak buluh kita panggil rebung. Dia lembut sangat. Jadi mudah untuk diajar macam awak. Mudah untuk dididik ketika berumur 1 tahun sehingga 5 tahun. Sangat mudah dididik. Apabila kamu menginjak umur pada 6 sehingga 12 tahun, kamu dah ada kecelaruan di situ. Kerana kamu akan meningkat remaja. Daripada bayi tukar fasa kanak-kanak, daripada kanak-kanak hampir masuk ke remaja. Di situ ada kecelaruan diri. Okey. Maksudnya melentur buluh biarlah daripada rebungnya, hendak mendidik seseorang daripada kecil kerana sifat rebung itu lembut berbanding dengan buluh. Okey. Baik, sekarang lihat pada paparan tersebut ada iklan. Kelas tarian Zapin. Kelas ini diadakan bertarikh pada 26 dan 27 Jun 2021. Kawan-kawan, tuliskan 2021. Cikgu tak menulis ya. Cikgu tidak menulis, cikgu bincangkan secara lisan. Jadi dengar baik-baik, respon baik-baik. Okey, kamu kena aktif, kena pandai mengeja dengan betul. Itu tujuannya sebab kita dah masuk semester kedua. Okey. Kelas tarian Zapin ini akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis. Masanya pukul 3 hingga 5 petang bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Perdana. SK tu maksudnya Sekolah Kebangsaan. Baik, Imran dan Alia sedang berbual-bual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Bilakah? Tengok ayat tanya. Yang berwarna kelabu tu semua ialah ayat tanya. Bagaimana hendak menjawabnya? Berdasarkan kepada iklan yang ada di situ. Okey? Bilakah kelas itu akan diadakan? Bila menggunakan perkataan bila, jawapannya mestilah menunjukkan masa. Okey? Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Itu cara dia menjawab. Bilakah? Okey, soalan yang kedua. Boleh dengar suara cikgu? Ada putus-putus lagi? Ada putus-putus lagi? Tak ada. Senyap je anak murid cikgu ni. Okey, cikgu terus Okey, soalan yang kedua. Di manakah? Bila soalannya di manakah, jawapan mestilah tempat. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Di mana kawan-kawan kelas itu diadakan? Di Dewan Sekolah Kebangsaan Perdana. Kamu kena jawab dengan ayat yang penuh. Dengar ya? Okey, kamu kena jawab dengan ayat yang penuh. Okey. Baik, tutup dulu mikrofon. Okey, cara menjawab yang penuh ialah kelas tarian itu akan diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Perdana. Okey, nokta. Soalan yang ketiga, mengapakah? Bila ada mengapakah, jawapan mesti ada kerana. Bertanyakan sebab. Okey, mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Kenapa?
Kenapa ada di dewan? Kenapa bukan di kelas? Kelas tarian itu diadakan di dewan kerana tempat yang lebih luas dan mudah untuk diketahui oleh murid-murid. Ada dua. Okey, yang pertama awak boleh berikan kelas tarian diadakan di dewan kerana dewan lebih luas dan mudah untuk diketahui oleh murid-murid. Okey. Nanti bedakan ayat ya. Okey, soalan yang keempat. Apakah ni dia bertanyakan sesuatu? Okey. Sama ada benda, sama ada tajuk. Okey. Apakah likitan tradisional yang kamu tahu, Imran? Dalam buku teks tadi ada. Selain dari Zapin, apa dia? Azan, ada joget. Saya mengetahui tarian Ghazal, tarian Boria. Okey, baik. Bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian tradisional ni? Bagaimana? Ni cikgu bagi jawapan. Okey. Nanti boleh salin. Bagaimanakah kita mengekalkan? Bagaimana? Bagaimana kita nak mengekalkan? Ni kamu boleh tiru jawapan cikgu. Yang tadi cikgu tak beri ayat bertulis kan? Kita boleh mengekalkan dengan cara sentiasa mengadakan pertunjukan atau kelas tarian seperti ini. Senyap ya murid cikgu. Dah tidur ke apa? Hari pertama kan dalam tak sekolah ya. Okey, baik. Boleh jawab semua? Sudah saya menulis, nanti apa yang awak boleh tulis. Okey, cikgu teruskan ke muka surat seterusnya. Muka surat 8. Okey, muka surat 8 berdasarkan dua pakaian tradisional. Okey. Muka surat 8. Muka surat 8. Okey, berikan respon terhadap soalan. Baju tradisional kadazan dusun penampang. Ini pakaian orang apa ni? Sarawak. Pakaian orang kadazan. Okey. Baik, nampak ada dua. Wanita dan juga lelaki. Wanita memakai hiasan kepala. Ada beza tak topinya? Ada. Wanita punya ada hiasan. Lelaki punya hanya ada corak saja. Kemudian pada pakaian wanita ada buta keemasan. Lelaki ada tak buta keemasan? Ada juga. Okey. Perempuan memakai bengkung yang diperbuat daripada seperti emas ataupun perak, betul. Tetapi bengkung untuk lelaki dia hanya seperti kain saja. Bila lihat buat kena buat analisis. Cikgu? Cikgu, ruangku. Cikgu? Cikgu tak ada. Cikgu? Cikgu? Cikgu keluar ke?
Oh, 11. Table lah. Itu tak kuat ah. Tu. Mana cikgu? Cikgu. Cikgu. Oh, cikgu. Kan internetnya tak menggembirakan hari ni. Sabar ya. Okey, ada lagi? Okey, masuk dah. Muncul lagi. Okey, cikgu buat paparan semula. Macam ni lah, awak doa lah. Doa awak lagi makbul daripada cikgu kan. Doa banyak-banyak supaya negara kita ni umumkan sekolah. Kalau tak kita susah macam ni. Okey, seterusnya. Ini ialah pakaian tradisional negeri Sabah. Okey, warna yang biasa digunakan ialah warna hitam. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Itu sebenarnya. Warna hitam tu dia dapat bukannya dia cat. Dia dapat daripada mungkin dia rendam daripada mereka menggunakan alatan yang ada. Okey, tumbuh-tumbuhan. Okey, warna dia ni warna yang asli, yang original. Okey, baik. Cantiknya baju tradisional Keadaan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Pada pendapat kamu, mengapakah butang dan renda berwarna keemasan? Kenapa? Jom kita jawab sama-sama. Kenapa mesti ada warna? Kenapa mesti ada warna keemasan? Apa tujuannya? Kawan-kawan, jawapan yang pertama. Mari. Tak payah saya pun nak menulis dulu. Kenapa ada warna keemasan? Awak rasa kenapa? Kalau awak nampak emas, apa perasaan awak? Anak murid cikgu, di mana kamu ni? Pakaian yang ada hiasan sebegitu lebih menarik, lebih menonjol, pandai. Warna emas itu lebih menonjol. Warna butang keemasan itu lebih menarik dan menonjol. Okey, baik. Seterusnya. Mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai pewarna kain? Kenapa? Kenapa? Jawab. Kenapa? Jangan senyap. Kenapa? Mereka menggunakan warna yang sedia ada sahaja. Kenapa? Anak murid cikgu. Di mana kamu? Di mana tu? Ada lagi tak? Okey, kenapa mereka hanya menggunakan warna pakaian mereka tu diperbuat daripada warna makanan dan tumbuhan saja? Kenapa agaknya? Mereka dapat tak pergi ke bandar? Mereka dapat tak pergi bandar, kawan-kawan? Mereka dapat tak keluar ke bandar? Pakaian tradisional zaman dulu? Ya. Mereka menggunakan bahan semula jadi yang lebih mudah diperoleh. Itu tujuan dia. Mereka tak dapat pergi ke bandar untuk membeli. Jadi mereka menggunakan bahan yang sedia ada. Faham tu? Okey, seterusnya.
Apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Kamu lihat situ. Apakah yang menarik kalau kamu lihat pada baju tradisional ini? Apa yang menarik? Pada pandangan kamu, apa yang menarik? Kawan-kawan, ini pendapat kita sendiri ni. Apakah yang menarik kawan-kawan? Saya tertarik pada bentuk, contohnya pada bentuk dan hiasannya. Itu jawapan cikgu. Awak nak ubah boleh juga, tiada masalah sebab jawapan kamu lebih terperinci, mengikut pandangan, mengikut penilaian sendiri. Okey, mengapa? Dia tanya, mengapa? Kenapa? Kenapa lebih menarik? Ini kerana kaedah yang unik dalam pembuatannya. Mereka menjahit sendiri, kemudian mewarna sendiri, betul? Mereka tak ada kilang pada waktu tersebut. Okey, baik. Nanti salin, boleh? Okey, cikgu teruskan kepada seterusnya. Okey, muka surat 9. Okey, muka surat 9 ini ialah label. Agak kelam sikit. Yang cikgu scan ni agak kelam sikit. Jadi kamu lihat pada muka surat 9. Tadi kita telah membaca label makanan. Tadi kita telah membaca label apa tadi? Label baju, betul tak? Sekarang kita hendak membaca label makanan. Baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Apa jenis makanan ni kawan-kawan? Ni dah hari raya ni. Apa jenis makanan ni? Pulut panggang. Cikgu cakap sorang-sorang. Betul-betul raya kamu. Ni. Pulut panggang. Okey. Pulut panggang pilihan ramai. Ini. Okey. Pulut panggang pilihan ramai. Dia masuk maklum diberi. Tutup mikrofon. Okey, pulut panggang pilihan harga spek. Satu bungkus pulut panggang harganya berapa? Pada sebut. Berharga RM80. Baik ke 80? Kemudian pulut panggang ini diperbuat daripada apa bahan ramuan pulut panggang. Okey, pulut panggang ini dibuat daripada pulut santan isi kelapa yang pedas dan juga dibalut dengan daun pisang. Jangan risau, internetnya ada lain. Okey, bagaimana nanti kita nak memasak pulut panggang ni? Panaskan kuali lepeh, mesti guna kuali lepeh. Panaskan dulu. Kemudian keluarkan pulut panggang dari penyejuk. Yang keras kan? Okey, kemudian makan hingga garing. Itu dia yang fakta paling penting, maklumat yang paling penting yang kamu kena baca pada label. Okey, maklumat yang paling penting kamu kena baca pada label. Kamu kena tahu pulut panggang tu rasanya apa? Pedas. Okey. Dia ada kandungan makanan apa lagi dalamnya? Bahan-bahannya. Ada pulut, ada santan, ada isi kelapa yang pedas. Kemudian dibalut dengan daun pisang. Macam mana kita nak masak dia nanti? Label itu memberitahu kita bahawasanya nak masak nanti kena guna kuali lepeh. Boleh tak guna periuk? Kalau label dah kata guna kuali lepeh, awak boleh tak guna periuk? Ni cara nak hidup ni. Boleh tak guna? Kawan-kawan, cikgu cakap sorang-sorang. Boleh tak? Tak boleh kan? Okey. Jadi kena guna kuali lepeh yang dipanaskan.
Kemudian pulau panggang tu naklah letak di atas kuali lepek itu bakar sehingga garing. Okey, garing kering. Kering gantung makan. Maksudnya si masak dia punya. Okey, baik. Syariat apa mengenai ini? Syarikat apa? Ada pada label dia. Syarikat Sri Kasih dari Taman Murni Seramat Johor Darul Takzim. Ada mengenai ini, boleh tak hubungi mereka? Boleh tak hubungi mereka, kawan-kawan? Boleh. Ni cara nak hidup. Awak beli makanan dari kedai, nanti awak baca label pasal menyediakan salah makan. Sebabkan kan boleh nombor yang disediakan kepada kanan. Okey, internet hilang. Okey, baik. Jom gunakan jawapan juga. Terdapat banyak maklumat pada label. Okey, perut pang dibuat daripada yang pedas dan dibalut Hello? Hello, Uncle? Hello? Saya sangkut. Cikgu. Cikgu? Oh, cikgu. Cikgu dah left. Tengok Cikgu dia hilang lagi. Cikgu dah left. Cikgu. Hilang tak? Tom. hilang terus. Hai kawan-kawan. Okey, ada? Ada. Alright. Semua orang ada lagi semua orang ada lagi. Okey, baik. Nanti jawapannya awak boleh salin. Jawapannya ini cikgu ada buat bimbingan untuk kamu. Salin sahaja ayat cikgu. Okey, cara hendak mengulas. Baik, sekarang kita teruskan latihan pada muka surat 10. Okey, muka surat 10 ini cikgu nak kamu baca dahulu. Kemudian cari kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Boleh?
Boleh tak? Boleh ya? Eh. Okey. Kemudian kamu dikendaki menyalinkan semula, salin semula dan tulis dengan ejaan yang betul pada paparan muka surat 11. Okey. Perlu cikgu baca atau perlu cikgu terangkan manakah ejaan yang salah? Perlu tak? Okey, jika perlu cikgu baca, cikgu tandakannya mana kesilapannya. Jadi nanti pastikan ketika kamu menyalin semula petikan ini, kamu kena salin petikan yang penuh. Pastikan ejaannya tidak ada lagi silap dengan tulisan yang kemas. Okey, tokoh kraf negara. Tokoh ini bernama Adi Guru, Ini ialah adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Nama beliau ialah Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Kenapa kita gelarkan sebagai Allahyarham? Kerana dia telah meninggal dunia. Okey, bidang seni kraf ialah logam. Lantikan pertama adik guru pada tahun 2008. Tarikh lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Yang ini kamu tidak perlu salin. Yang kamu kena salin ialah latar belakang, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 keseluruhan dengan ejaan yang betul. Dengar ya. Kemudian lihat mana perkataan yang cikgu bulatkan. Di situlah ada kesilapan. Okey. Dan juga di mana kamu kena letakkan tanda noktah huruf besar. Okey. Latar belakang penglibatan. Kat sini ialah penglibatan. Okey, Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Okey. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. 7. Ni. Sejak kecil, nanti betulkan ni. Sejak kecil beliau sering memerhatikan hasil. Kenapa ya? Hasil kerja pertukangan bapanya Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Tu bapa dia. Pada usia 14 tahun Allahyarham mula gigih. Bukan gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya Allahyarham, mesti huruf besar. Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Flora tu apa? Tumbuhan. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Ini sepatutnya ialah titik, bukannya koma. Alamak. Allah. Okay, ni sepatutnya titik, bukannya koma. Ni, tanda ni. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, koma. Ini koma ya. Yang ini koma. Daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Karya, K besar. Kerana permulaan ayat. Karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cendera mata oleh pelbagai pihak. Tanda noktah, bukan tanda seruan. Kerana ia ayat penyata, ayat tunggal. Okey, dengan kesedaran, koma, minat dan semangat yang tinggi, koma, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Beliau mahu kesenian ini terus dipelihara, ya. Dipelihara, bukan menpelihara, dipelihara. Oleh itu, diterpanjang hayatnya. Sepanjang. Bukan diterpanjang, sepanjang. Oleh itu, sepanjang hayatnya, beliau bercita-cita, ada R. Bercita-cita mahu melihat, bukan melihat, melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak itu. Okey, nanti salinkan semula dengan
ejaan yang betul. Boleh jelas? Okey. Sekarang kita lihat pula tata bahasa. Okey. Tata bahasa pada muka surat 13. Ini buat sendiri ya. Okey. Baca dahulu keseluruhan teks. Sayur-sayuran, berbola, ulam-ulaman, sesiku. Tahu sesiku? Sesiku ialah alat pertukangan yang berbentuk L. Alat-alatan, kekuning-kuningan. Ini merujuk kepada makanan yang hampir masak ya. Buah-buahan, kekuning-kuningan, membelek-belek, perbuatan melihat-lihat, memegang-megang sesuatu, bersalam-salaman, menguis-nguis. Tahu menguis-nguis? Terkorek-korek dengan tangan, dengan kuku. Itu dia, menguis-nguis. Boleh lengkapkan anak murid? Laju cikgu cakap. Sebab Boleh. nak mula ke kelas yang seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, muka surat 14. Muka surat 14 ialah lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak. Bergotong royong. Saudara mara. Kuih muih. Lauk pauk. Gilang gemilang. Gilang gemilang. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak Okey, ada. itu saja. Alright. Siapkan latihan kita. Ambil masa. Kalau kamu nak berehat, nak makan dulu pun boleh. Tetapi sebelum jam 6 petang kalau boleh dah muat naik bukti latihan yang telah siap. Boleh? Okey, nanti cikgu akan muat naik rakaman dalam YouTube. Okey, nanti cikgu bagi laluannya untuk kamu rujuk semula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye.